Okey, silakan. Hmm. Cotton. Cotton. Ton. Ta alif. Cotton. Baik ya, catatkan dulu. Hadis 838. Hadis sah. Matan, pembeli harus mendapat jaminan dari penjual barang yang dibelinya. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi dalam hal ini, ya, pembeli perlu dan wajib dia mendapat jaminan daripada barang yang dibeli. Ya. Contohnya misal kata, ya, biasa kita beli barang-barang elektrik, dia ada jaminan. Ya, kadang 3 bulan, kadang setahun, kadang 5 tahun. Ya. Itu adalah menepati sunnah. Ya, semana yang kita belajar sekarang ini. Artinya pembeli itu ada jaminan. Seandainya rusak dalam masa ni, ya, kita tidak ada bayar lagi. Mana dia akan ganti terus. Ya. Artinya, ya, di situ sudah mengikut cara sunnah. Mana Islam dia dah mengajar lebih awal. Begitu juga kalau seandainya ia berupa buah-buahan. Berupa buah-buahan, ya, kita kena berterus terang. Ya, mana kita beli dan kita ambil daripada, ya, pihak, ya, yang pertama yang punya kebun. Ya, kita tidak ada jaminan. Kita beli burung. Jadi, ya, kita jual juga. Ya, sama ada kita nak buat jaminan ataupun kita mengatakan terus terang. Ya, jangan kita berbohong. Berbohong ni mana macam ni? Kita katakan buah ni bagus, elok, ya. Memang tebal isi dia. Balik rumah, belah, ya, semua tidak menepati apa yang dikata. Ya. Ini satu penipuan, tak boleh. Tapi kalau kita mengatakan terus terang, ya, kalau nak belah contoh ni. Contoh. Tapi kalau ini benda di dalam kita tak tahu, ya. Jadi kalau kau tak puas hati misal kata nak pulangkan balik, pulangkanlah kalau tak elok. Kita ganti. Contoh, itu satu jaminan. Yang kedua terus terang minta maaf lah kalau seandainya benda ni tak elok, ya, sebab kita ambil cara borong macam ni, ya. Jadi kalau nak belah sekarang nak tengok tak apa. Contoh. Itu contoh-contoh yang baik. Macam tu. Jangan kita menjanji-janjikan, itu menipu. Ya, mengatakan memuji-muji barang tu tapi hakikatnya tak elok. Itu tak ada dalam Islam macam tu. Ya. Masalahnya kadang kalau macam kata buah. Contohlah. Ya. Daripada Johor beli kat Tangkak. Tangkak bawa ke Shah Alam. Contohnya. Jadi kat Tangkak tu kita beli, dia kata tak apa kalau tak elok boleh pulangkan balik. Nak pulangkan macam-macam bersalam, nak pulangkan balik ke Tangkak. Tak balik modal. Ya. Jadi
Dia bagi jaminan kalau nak pulangkan. Pening kepala kita. Jadi kita duduk kat Shah Alam. Ya. Ha. Barang tak elok. Ya. Jadi sebenarnya ya apa yang dikatakan dalam hadis ini ia artinya diikut ya oleh kebanyakan peniaga yang memberikan jaminan tentang barang. Itu sebenarnya Islam dah mengajar lebih awal. Zaman Nabi dah ada dah. Ya. Baik ya, kita teruskan lagi. Hadis 839 dengan 840 sekali kan ya. Siapa nak baca? Sila buka buka mic. Okey, sila. Satu lagi. Satu lagi. Ya. Okey, catatkan ya 839 sampai 840. Hadis sah. Matan boleh mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dalam dagangan. Hukum mubah. Baik, maksud daripada hadis yang dibaca tadi. Seorang yang matan, okey. Matan 839 sampai 840, matan dia boleh mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dalam dagangan. Hukum mubah. Harus. Jadi kalau ni 838 sebagai satu ketentuan. Sebagai satu ketentuan. Ketentuan adanya jaminan. Ya. Itu ketentuan. Baik. Maksud hadis yang dibaca tadi. Seseorang yang disuruh oleh orang lain untuk membeli barang dan ternyata barang itu laku dijual dan mendapat keuntungan, dan barang yang disuruh beli tersebut serta keuntungannya diserahkan kepada orang yang berhak atau pemiliknya. Perbuatan semacam ini dilakukan oleh Urwah ketika ia disuruh oleh Nabi untuk membeli kambing atau binatang korban. Jadi dalam segi hukum, maknanya seorang yang disuruh orang lain untuk membeli barang, kemudian menjual barang itu dengan mendapat keuntungan, maka baik barang yang dibeli maupun keuntungan itu diserahkan kepada yang memberinya kuasa untuk membeli suatu barang.
Hukumnya boleh seorang yang diberi kuasa untuk membeli suatu barang, kemudian menjualnya lagi dan menyerahkan barang serta keuntungan itu kepada orang yang diberi kuasa. Contohnya macam yang dalam hadis itulah, Rasulullah suruh Urwah, Urwah beli kambing, tapi dengan kambing tadi dia boleh dapat, patutnya seekor, tapi dia boleh dapatkan 2 ekor. Jadi untunglah. Maka hal itu diserahkan kepada yang memberi atau yang menyuruh. Contohnya Rasulullah yang menyuruh. Artinya diberikan kepada Rasulullah. Itu dikatakan di sini, katanya kalau dia jual pasir sekalipun, nescaya dia akan mendapat untung daripada jualan pasir itu. Itu namanya keberkatan dalam berdagang. Itu macam kita lah. Kita pengeluar minyak. Kita pengeluar minyak. Tapi minyak kita tak guna. Minyak yang kita ambil, kita punya ni, minyak baik, elok. Kita jual. Kita jualkan minyak kita 1 tong. Minyak kita jual. Kita boleh beli minyak luar 10 tong. 10 tong. Jadi di situ minyak kita sendiri kita tak pakai. Sebab minyak kita ni terlampau baik, terlampau elok. Jadi minyak kita jual pada negara lain. Kemudian kita beli minyak, contohnya daripada Arab Saudi contoh. Jadi kita beli, dapat 10 tong. Jadi di situ pihak berdagang dia sudah dapat untung besar. Dia jual 1 tong, dia boleh beli 10 tong. Jadi artinya kita punya minyak ni taklah sebaik yang kita dapat. Kalau kita gunakan minyak kita, mungkin kenderaan kita semua bagus-bagus. Jadi kuasa tu lebih baik. Tapi kerana nak cari untung, juallah kita punya yang elok ni. Ambillah, belilah yang kurang elok. Dapat 10 tong lah. Dapatlah 10 tong. Macam itulah ceritanya. Jadi artinya tidak ada salahnya orang berdagang ini untuk mencari keuntungan. Lagi kita teruskan lagi hadis 841. Siapa nak baca? Yang nak baca boleh buka mic. Silakan. Okey, sila. Ya. 841, ini panjang sikit dia punya matan dia nanti 841 hadis boleh dipakai kerana sesuai dengan hadis 816. 816 ni yang lalulah. Mana dia sesuai dengan hadis itu. Matan dia pula. Dilarang
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Tulis nombor 1 dulu ke bawah. Nombor 1, membeli binatang yang dalam perut lagi, yang dalam perut. Nombor 2, membeli susu yang belum diperah. Tiga, membeli hamba yang masih lari. Nombor 4, membeli barang rampasan yang belum dibagi. Membeli barang rampasan yang belum dibagi. 5, belum di belum dibahagi lah, bahagi ya. Malah belum diagi-agi. Betul. Belum dibahagi. Nombor 5, membeli barang zakat yang belum dibahagikan. Membeli barang zakat yang belum dibahagikan. Nombor 6, membeli hasil selaman dalam laut. Hukum haram kerana gharar. G-H-O-R-O-R. Kalau Jawi, rin ro woro. Rin ro go, rin ro alif ro ya, gharar. Rin ro alif waw, alif ro, gharar. Bracket gelap. Bracket gelap. Gelap. Okey, kita semak balik hadis ni. Ya, hadis ini dia punya sanad dhaif, iaitu lemah mengikut yang dibaca tadi. Tetapi oleh kerana ada sokongan daripada hadis 816, artinya ya, hal-hal ini ya sebenarnya ya terlarang. Sebab ini semua jualan gelap namanya. Ya, jualan yang tidak bersih, tidak terang, tidak jelas. Itu dikatakan sebagai gelap. Contohnya, nombor 1, membeli binatang dalam perut. Maknanya binatang dalam kandungan lagi kita beli, kita beli. Ya, artinya kita tak tahu lagi. Ya, sama ada yang dalam perut tu cacat ke apa ke, ya. Kita tak tahu. Jadi itu dikatakan oleh Nabi sebagai gharar, maknanya masih gelap lagi. Hal ini tidak dibolehkan dalam Islam. Belum jelas. Kalau dah keluar, nampak sifatnya, ya, maka ya, di situ jelaslah.
cara jual beli yang jelas. Sebab itu kita jual beli ni kita tak boleh nak membohong-bohong, barang yang tak elok jangan dipuji-puji. Ya. Jangan kita puji-puji untuk menarik orang supaya orang beli. Kita cakap terus terang ya, lagi baik. Ya. Ini ada sumbing sikit ni, tapi kalau kau nak beli juga tak apalah. Ya, saya kurangkan sikit harga, tapi ada sumbing sikit. Jadi dia tidak akan mengumpat. Bila balik tu dia memang dah tahu kecacatannya. Ya. Kita jangan sorokkan kecacatan itu. Kena terus terang. Ini dalam Islam macam tu. Ya. Nombor 2, membeli susu yang belum diperah. Ini juga dikatakan gharar, masa gelap. Ya, biasa susu ni kita sini susu lembu. Ya, kalau di Arab terkenal dengan susu unta. Jadi artinya kita nak beli setelah diperah, dicawan, jelas susu itu kita pun beli. Tapi kalau main tunjuk saja yang masih dalam pada titik dia, mana kita tidak boleh beli. Itu dikatakan gharar. Ya. Nombor 3, membeli hamba yang masih lari. Hamba lari, tapi kita nak jual, saya nak jual hamba saya. Ya. Tapi hamba tu tak tahu ke mana pergi. Ya. Itu salah. Hamba yang tak jelas kat mana perginya, dia dah lari. Kita jual, itu salah. Itu gelap namanya. Okey. Lagi apa? Iaitu membeli barang rampasan yang belum dibahagi. Barang rampasan ni dari Longgo, ya, kemudian dibagi-bagi. Setelah dibagi, ini adalah bagian apa kita punya bagian. Kemudian bagian kita nak jual pada kawan kita, tak mengapa. Kita jual pada orang lain, tak mengapa. Tapi belum dibagi, haram. Ya. Yang kelima, membeli barang zakat yang belum dibahagi. Zakat ni masih terkumpul lagi, sama dengan harta rampasan perang. Ya, belum dibagi lagi kat kita. Ya, kita dah jual. Contohnya macam ni. Saya nak jual beras. Ya, 5 gantang. Ya. Atau sekarang ni 5 ke 10 kilo. Saya nak jual beras 10 kilo, murah ya. Ya, kat kedai RM50, saya nak jual RM15. Ya. Jadi mana beras dia? Ya. Pihak zakat belum bagi lagi lah. Tunggulah dia bagi. Ya, dia dah ambil duit. Dah ambil duit dulu. Nak tunggu pihak zakat nanti bagi baru dia apa. Tak tentu lagi. Ini itu dikatakan tak tentu lagi. Macam tu hukumnya haram. Ya. Kecuali pihak zakat dah bagi kat dia. Ya, 10 kilo contohnya. Ataupun 20 kilo. Dia jual, itu dah hak dia. Dia nak jual tak salah, itu hak dia. Ya. Lagi nombor 6 ni, membeli hasil selaman dalam laut. Belum dapat lagi, belum tentu dapat, tapi kita dah beli. Itu sebenarnya salah. Ya. Macam ibarat kita katakan, saya nak jual, siapa nak beli ikan keli? Masing-masing, saya nak sekilo, masing-masing dah tanggam. Ya. Tapi mana dia punya ikan tak ada lagi. Ya, petang ni saya nak turun ke sungai, nak tangkap, turun ke sungai. Ini adalah penipuan, tak boleh. Sebab apa? Turun ke sungai, belum tentu seekor pun dapat. Ingat senang ke? Cedok-cedok tu dapat sekilo kat sungai tu. Cedok-cedok tu dapat ikan sekilo dekat sungai. Ya, ini juga satu jualan gharar namanya. Jualan gelap. Dia dah ambil deposit masing-masing. Tapi hakikatnya dia pergi sungai, ya, sekilo pun tak dapat. 2 ekor pun tak dapat. Ya, ingat senang ke? Nak dapatkan ikan 9 kat sungai yang mengalir. Kecuali dalam kolam. Dalam kolam tu dah terkurung, memang banyak ikan 9. Contohnya, memang dia bela. Itu main cedok je. Bagi makan cedok memang dapat. Itu tak mengapa, itu memang dah terkurung. Yang ini kat sungai.
Ya. Ataupun barang-barang selaman, mutiara ke apa yang dikatakan selaman. Itu pun tak tentu. Kecuali dah jelas, dah dapat, tak mengapa. Ya. Inilah yang dikatakan haram. Haram ni kerana apa? Kerana goror. Kerana masih gelap lagi, tak jelas jualan macam ni. Tengok cantiknya dalam Islam. Ya. Itu dikatakan kita jual beli ni, nak berkat ni kita kena betul-betul kita jelaskan. Kalau benda ni basah, benda ni masih muda, contohnya, cakap terus terang. Ya, kalau orang tu memang nak beli, tak ada salahnya. Kalau misalnya benda yang kering, kena air, kena hujan, basah, dia dah jadi berat. Jadi kita bagi tahu, ya, ini sebenarnya dah kering tapi dah kena hujan, berat. Jadi saya kurangkanlah harga dia. Tak mengapa, terus terang macam tu. Seronok yang beli. Sebab jual beli ni, yang menjual dengan yang membeli sama-sama hati senang. Yang menjual senang dapat harga, yang membeli senang hati kerana yang dia nak tu dapat. Dua-dua kena senang. Di situ baru ada keredaan. Ya. Jadi ya, begitulah yang lain-lain. Ya. Macam kita apa? Buat kedai makan, ya. Kedai makan, kita sebenarnya kena menyenangkan orang yang datang makan. Kalau orang yang datang makan menyumpah, ya, hari-hari menyumpah, ya, kita bayar, ya, makanan yang dibagi, ya, tidak seberapa yang kita dengan harga dia. Jadi orang akan menyumpah. Jadi hal itu tidak ada keberkatan. Keberkatan itu sama-sama senang. Ya. Baik yang datang makan senang, yang menjual makanan juga senang. Itu kehendak dalam Islam macam tu. Ya. Baik, ya. Kita teruskan lagi hadis selanjutnya, ya, hadis 842. Siapa nak baca 842? Silakan. Ya. Suara dia macam jauh, ya. Suara dia macam suara macam jauh, ya. Tapi tak apa. Hadis 842, ya. Catatkan dulu. Hadis boleh dipakai. Ya, hadis boleh dipakai. Mic tutup, ya, ada bunyi macam bising. Yang ada mic tutup. Okey. Hadis boleh dipakai. Matan dilarang membeli ikan yang masih dalam air. Hukum tidak sah. Kerana gharar. Macam tadi juga, kerana gharar. Dalam braket gelap. Jadi dalam hal ini, ya, kita kena fahamlah
ataupun kita kena tafsirkan ikut kesesuaian. Kalau kita sebut dalam air saja, ya, setiap ikan dalam air dah dikatakan haram. Salah lah. Ya. Jadi tengok. Sebab kita sekarang dulu, ya, kita tidak terfikir orang beli ikan dalam sangka, orang beli ikan dalam, ya, tangki-tangki air, ya. Jadi benda yang sudah terkurung walaupun dalam air, dia dah tetap ada. Itu tak haram. Yang haram ni mana air, contoh air yang mengalir seperti sungai, contoh. Kan sungai ni, ya, kalau kita buat jual beli, ikan tu masih di sungai, tak tentu lagi dapat. Percayalah, walaupun sekilo. Yang kau nak turun ke sungai ke? Ya, saya kirim, saya nak beli 1 kilo ikan sembilang. Nah, deposit ambil. Belum tentu seekor pun dapat. Itu kena ingatlah. Tapi kalau memang dah ikan yang dalam air dah terkurung, itu tak mengapa. Memang ada ikan tu. Cedok dia dah dapat. Ya. Jadi kita kena menyesuaikan penafsiran itu. Ya. Kalau umumnya saja, nanti semua haram. Sebab kita beli ikan darat ni kebanyakan ikan-ikan yang masih, ya, hidup. Contohnya kita ikan keli, ikan sembilang, ya. Biasanya dia akan jual yang masih hidup lagi. Ya. Lagi kita sambung lagi 843. 843. Okey, siapa nak baca? Yang belum baca, silakan. Yang belum baca. Okey, Tuan Zaitun, silakan. Okey, kita catatkan lagi 843. Hadis boleh dipakai. Hadis boleh dipakai. Matan, dilarang jual beli. Dilarang jual beli. Ada 1, 2 ke bawah, ya. 1, tulis 1 ke bawah dulu. 1. Buah-buahan yang belum menjadi. 2. Bulu atau susu yang masih di badannya. Hukum haram kerana gharar. Hukum haram kerana gharar. Ini samalah yang kita kaitkan dengan tadi. Mana benda ni masih gelap lagi. Tidak jelas. Kita jual bulu. Ya, bulu binatang biasanya kita kaitkan dengan kambing lah. Sebab kambing ni kan, ya, kalau di luar negara, bulu kambing biri-biri ni berharga. Dijadikan sebagai baju, ya, dan lain-lain. Jadi, ya, di tempat kita ni nampak, ya, biri-biri yang ada, ya, tidak, ya, berharga sangat, ya. Orang tak kisahkan. Jadi walau bagaimanapun, ini hukum tetap hukum. Kalau masih belum dicukur lagi,
ia masih di badan lagi, ia masih dikatakan sebagai gharar. Begitu juga susu yang masih pada titiknya lagi atau pada badannya lagi yang belum diperah, ya, maka ya hukumnya masih gharar lagi. Ya, jadi tidak boleh ya, berjual beli demikian. Nah, jadi ya, di negara Arab pun ya mereka mengamalkan cara Islam yang mana dia jual ya setelah dia perah. Ya, belum diperah masih ditunjuk lagi, ya dia tidak jual. Setelah ya dalam gelas contohnya, ya, dia perah masuk dalam gelas, baru di situ diadakan jual beli. Macam itulah. Okay. Kita kiaskan ya pada kambing, susu lembu pun macam tu. Tinggal lagi hanya susu lembu ni orang tak minum fresh. Betul-betul susu lembu ambil minum. Tu susahlah tempat kita tak buat macam tu. Ya, sebab dia ada semacam bau. Ya. Tapi kalau susu unta tak. Susu unta siapa yang pernah minum? Susu unta tu perah masa tu, minum masa tu. Tak ada hanyir, tak ada bau apa-apa. Ya, sedap sangat. Itu kelebihan susu unta. Sebab itu zaman Nabi diceritakan kalau ada tetamu, ya, terus diperahkan susu unta tu dibagi pada tetamu. Tak dimasak-masak, tak perlu masak. Sebab dia tak ada hanyir, tak ada bau apa. Macam susu lembu dia ada bau. Itu yang kadang orang masak, buat perisa, letak perisa, ya, nak mengurangkan bau tu. Kalau tak ada terus minum, itu jarang. Ya, orang buat macam tu. Agaknya tak tertelan. Ya. Tak ada bau. Itulah. Ya. Ada dulu-dulu semasa belum COVID tu, ya ada pergi ke ladang unta lah kalau orang buat lawatan. Di situ ya. Kalau nak cuba minum. Memang betul. Ya, susu unta ni tidak ada hanyir, tak ada bau apa pun, memang sedap. Ya. Sebab itu zaman Nabi itu dikatakan dijadikan untuk hidangan tetamu. Dia tak payah masak. Ya. Itu ya, maknanya kalau dia jual beli dia setelah ada dalam gelas atau dalam bekas, atau adanya jual beli. Kalau masih pada titiknya lagi tak boleh, tak ada jual beli. Masih disebut gharar. Ya. Gharar ni masih gelap lagi. Okey, hadis 843 ya, sekarang 844. Siapa nak baca? Silakan. Kita boleh habiskan lah 844 dan 845. Dah tajuk lain dah. Nanti akan datang ya. Kita nak habiskan bab berkaitan dengan jual beli. Okey, siapa nak baca? 844. Yang belum baca. Okey, Puan Aminah dah baca belum? Sila baca. Rumah lain. Banyak rumah. Tak apa. Okey. Okey. Siapa lagi? Hajar Arti balik. Macam mana? 843 dia punya hukum sama. Samakan dengan 843. Samakan hukum tu. Itu hanya menerangkan tentang sambungan riwayat. Ya. Sambung riwayat saja. Jadi samakan hukum dengan 843. 843A sama dengan 843. Okey, sekarang 844. Ajar hati boleh? Silakan. Yes, ya.
Okey. Okey, tak apa. Satu lagi. Ya. Okey. Riwayat siapa tadi? Abu Daud. Ha? Lagi? Okey, 844 dia catatkan ya. 844 hadis boleh dipakai. Matan, dilarang mengambil upah dari persetubuhan binatang jantan dengan binatang betina. Hukum haram. Hukum haram. Jadi bibit-bibit tu mana benih, ya. Bibit tu mana benih. Jadi si A ada binatang jantan, si B ada binatang betina. Jadi ya dia nak kawinkan. Macam tu. Jadi orang yang si A ni punya binatang jantan, dia mengambil upah. Kalau nak bayar. Dia minta bayaran. Jadi hal ini adalah haram. Ya. Menjual bibit macam tu hukumnya haram. Tapi seandainya contohnya si B tempatnya jauh. Kata si A, ya saya boleh hantar, tapi dengan syarat engkau bayar kos dia lah. Kos pengantaran. Itu tak mengapa. Jangan mengambil hasil daripada binatang jantan tadi. Itu salah. Hukumnya haram. Jadi kalau misal kata si B dia ada binatang betina tapi dia tak ada kenderaan. Ya, si A dia ada binatang jantan dan dia punya ada kenderaan. Jadi kalau kau nak, saya boleh hantarkan, ya. Tapi dengan syarat kau bayar kos pengantaran je lah. Atau bahasa kita, bagilah duit minyak. Macam tu. Bagilah duit minyak. Itu tak apa ya. Jangan jual bibit tu. Kalau kau nak benih, maka lembu saya, bayarlah. Ya, ada bayaran dia. Bayar 100 contohnya. Jadi ini hukumnya haram. Macam dikatakan pelacuran. Jadi jangan buat begitu. Itu haram. Biasa dulu kalau di kampung-kampung dia macam itulah, tapi tak tahulah ada bayaran ke tidak. Tapi biasa berlaku macam itulah. Dia nak pinjam. Dia nak pinjam dengan lembu jantan kau ni boleh tak? Macam tu bahasa dia. Ya. Jadi bayaran kita tak tahu ada bayaran ke tidak. Tapi kalau ada bayaran, hukum tetap haram. Baik, sekarang kita hadis yang akhir dalam bab buyuk tadi. Catatkan ya. 845 hadis sah. Matan, dianjurkan kita menolong untuk membebaskan sesuatu
penyesalan dalam jual beli. Hukum sunnah. Hukum sunnah. Dia punya hadis ni, dia ada dia punya fadilat atau kelebihannya. Kalau kita boleh tolong membebaskan seorang Muslim yang dia menyesal pada jual belinya, kalau kita dapat tolong, jawapannya di situ, maka Allah akan bebaskan dia dari segala dosanya. Macam mana ceritanya? Contoh, dia beli barang. Dia beli barang kepada si A. Si B beli barang kepada si A. Kemudian didapati barang tu rusak. Tak elok. Jadi dia nak pulangkan, serba salah. Tapi dia rasa menyesal sangatlah. Lalu kita tolong, kita jumpalah si A. Kita bincang, si bulan tu beli barang ke awak ni, tapi tak dapat pakai, rusak, tak elok. Jadi tak ada ke boleh ganti ke apa ke, atau pulangkan balik duit dia. Kalau tak ada penyelesaian, kira tak baiklah macam ni. Kita jadi orang tengah. Kemudian dengan lembut hati si A tadi, tak apa, bawa sini saya ganti yang lain. Jadi orang yang beli barang tadi, yang kata barang dia tak elok atau rusak tadi, sukalah hati dia, gembira dia. Lalu diganti yang baru lain, yang baru tapi lainlah, yang elok. Macam mana riang dia? Tentu dia riang kan. Keriangan itu kita sendiri yang membantu sebagai orang tengah ni. Allah janjikan untuk membebaskan dari segala dosanya. Itu kelebihan dia. Biasanya senang saja kaedah dia. Kalau kita menyenangkan orang, Allah senangkan kita. Kalau kita melapangkan orang, Allah lapangkan kita. Senangnya kaedah dia macam itu. Jadi kita biasa buatlah diri kita suka menyenangkan orang, melapangkan orang, InsyaAllah, balasan untuk diri kita Allah akan ganti lebih daripada itu. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat habiskan Kitabul Buyuk, dan akan datang kita masuk bab khiyar. Silakan.